Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada petang ini untuk sama-sama kita mengikuti program Tazkirah Zuhur online yang dianjurkan oleh Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka pada kali ini. Dan tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, saya fikir mungkin belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat menjalani ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang terbaik kepada diri kita semua yang melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita mampu melalui madrasah tarbiyah di bulan Ramadan ini dengan jayanya. Dan insya-Allah tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan tajuk istimewanya Ramadan. Istimewanya Ramadan. Ramadan tahun ni mendatangkan pelbagai suasana yang baru bagi diri kita, suasana yang lain daripada yang kebiasaannya. Dan hari ini kita bercerita tentang istimewanya Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat tentang Ramadan, kita sedia maklum berdasarkan daripada kuliah-kuliah sebelum ini, Ramadan adalah merupakan salah satu daripada ibadah ini yang menuntut kepada setiap umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Maka apabila datangnya bulan Ramadan, kita perlu wajib untuk menjalani ibadah berpuasa di dalam bulan Ramadan. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga, bahkan ada syariat-syariat lain, perkara-perkara syarat-syarat yang lain dalam kita melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan. Dan selain daripada itu juga tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, bila kita lihat masuk saja bulan Ramadan, kita tak akan terlepas, kita tak akan lupa satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini surah Al-Baqarah ayat 183. Tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut berkaitan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana telah kami wajibkan ke atas kaum sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Allah menyebutkan dalam Quran antara istimewanya Ramadan adalah yang pertama, dengan Ramadan ianya adalah juga merupakan jalan menuju untuk mempertingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas dalam ayat yang saya bacakan sebentar tadi, yang mana tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, Allah sebutkan dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 183, di hujung surah ayat itu adalah la'allakum tattaqun, semoga kita ini menjadi orang yang bertakwa dengan kita menjalani madrasah tarbiyah di dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nak menuju ketakwaan? Iaitu dengan kita melaksanakan ibadah puasa dengan sebaiknya, melakukan syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita tu dengan sempurnanya, iaitu dengan melakukan ibadah puasa, dengan tadarus, dengan tarawih, dengan sahur, berbuka puasa dan sebagainya, sedekah dan sebagainya. Maka tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuma pada tahun ini kita ada sedikit perbezaan, iaitu kebiasaannya kita melaksanakan solat-solat sunat tarawih
kita melaksanakan tadarus, kita bersahur, kadang ada yang berbuka puasa di masjid-masjid, di surau-surau dan sebagainya. Cuma pada kali ini kita laksanakan semua ibadah tersebut di rumah. Di rumah. Jadi suasananya agak berbeza. Yang tak pernah jadi imam sembahyang tarawih, hari ni kena jadi imam sembahyang tarawih di rumah. Yang mana tak pernah tadarus di rumah, hari ni mungkin melakukan tadarus di rumah. Maka tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu taala, dalam hal ini kita dapat menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yang kita berjaya memasuki bulan Ramadan pada kali ini, untuk kita melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan ni dengan sebaiknya. Ada peluang yang kita gunakan, ada peluang yang kita perlu gunakan untuk kita memanfaatkan waktu dengan sebaiknya dalam bulan Ramadan ni, supaya tidak ia berlalu dengan sia-sia. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita sedia maklum, dalam kita hendak meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, antara ibadah yang kita lakukan solat sunat tarawih, tadarus dan sebagainya, diisikan dengan perkara-perkara ibadah, dan tidak dijadikan sebagai alasan asal Ramadan aja kita jadi letih. Asal letih, inni shaim, dia kata sesungguhnya aku berpuasa, dah tak nak solat pun malas tuan-tuan. Yalah, al-maklum puasa kan, letih, dia kata letih dia sampai tahap tak tahu nak macam mana nak cakap dah. Sampai kan nak solat pun, kalau yang lelaki hanya pakai kain plekat, pakai kepiah, baju tak pakai, tak larat nak pakai baju, panas kata dia. Dia aku angkat takbir pun malas saja cara dia, tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah. Allahu akbar, begitu. Sebab apa dikatakan Ramadan ni letih? Tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana dalam hal kita hendak menuju takwa kalau kita beribadah dengan sambil lewa? Nak tadarus, Allah ustaz tak larat nak tengok dah Quran, dah tak larat dah. Mata tu rasa berpino je tengok Quran tu, tengok ayat dalam Quran tu, Allahu akbar, rasa macam tak berapa perasan huruf dia bulan-bulan Ramadan ni. Tapi kalau orang bancuh sirap limau ke apa daripada jauh, dia boleh bau dah. Dia sebatu dah, dia boleh tahu dah. Cuma kali ni kita tak ada pasal Ramadan kan, ada yang berjualan sedikit-sedikit tu bolehlah untuk menampung keperluan kehendak diman kita ketika mana bulan Ramadan ni, perkhidmatan delivery dan sebagainya banyak disediakan. Jadi rasanya tak ada masalah untuk kita dapatkan keperluan yang kita nak. Cuma bagus je pada kali ini kita tidaklah terbazir begitu banyak kan, membazir begitu banyak. Cadang niatnya nak pergi bazar Ramadan, sebelum ni pergi bazar Ramadan nak beli 1-2 perkara saja. Keluar je pada bazar Ramadan lebih daripada 10 perkara kita beli. Penuh kedua-dua tangan sampai tak tahu nak angkat macam mana lagi dah. Berat, jalan sengit sebelah pun ada. Sebab apa? Over limit dah. Habis duit tu dekat bazar Ramadan saja yang kita beli. Mudahnya makan tak seberapa, minum tak seberapa, sebab puasa, buka puasa nanti makan pun tak seberapa. Mudah ke mana? Sampailah ke tong sampah, buang, jadi membazir, dan ini adalah merupakan satu perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala benci. Ini orang-orang yang membazir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara keistimewaan lain di dalam bulan Ramadan adalah Ramadan merupakan bulan mujahadah. Ramadan merupakan bulan mujahadah. Ulama salaf dalam suri tauladan bagi umat, mujahadah mereka dalam mengisi bulan Ramadan amat perlu dicontohi. Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan beliau menghatam Al-Quran sebanyak 2 kali dalam satu malam. Iaitu dengan beliau lakukan di dalam solat, sehingga dalam bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam sebulan. Imam Abu Hanifah juga menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam sehari selama dalam bulan Ramadan. Bermakna tuan-tuan, dalam sebulan mereka boleh menghatamkan
sehingga 60 kali khatam Quran. Kita tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, tahu dah bulan Ramadan tu dah bulan yang mana diturunkan Quran. Allah Subhanahu Wa Taala pesan dalam Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat. Maksudnya tuan-tuan, masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Maka tuan-tuan dan puan hadirin tahu dah bulan Ramadan tu bulan diturunkan padanya Quran. Tapi bulan Ramadan dia jadi malas baca Quran. Masya Allah Akbar. Sepatutnya bulan Ramadan bulan yang kita lipat kali gandakan baca Quran. Kebiasaannya baca Quran satu hari 1-2 ayat, 3 ayat. Tapi bulan Ramadan kita lipat gandakan, satu hari baca 1 muka, 2 muka. Ada yang kebiasaan baca 1 muka setiap hari. Bulan Ramadan digandakan jadi satu helai ataupun 1 juzuk 1 hari. Subhanallah tuan-tuan dan puan. Dan banyak aktiviti-aktiviti yang dianjurkan bersama dengan keluarga, dianjurkan bersama dengan anak-anak, yang ini tadarus dan sebagainya. Maka ini sebagai salah satu contoh tauladan yang baik untuk kita mengimarahkan Ramadan ini dengan sebaiknya, iaitu dengan mewujudkan suasana cintakan Quran, membudayakan dalam diri kita untuk sentiasa membaca Quran. Maka tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, jadikan bulan Ramadan ni bulan yang mana diturunkan padanya Quran ini dengan kita menghidupkan budaya membaca Quran di dalam keluarga kita. Lebih-lebih lagi sekarang ni kita berterawih, puasa di rumah dan sebagainya. Banyak masa dan cara untuk kita sama-sama membudayakan penghayatan Al-Quran ini dengan keluarga kita. Kita ada anak-anak, ada isteri dan sebagainya. Mungkin ada keluarga ibu bapa dan sebagainya yang duduk bersama dengan mereka. Boleh dibudayakan Al-Quran ini. Dan jangan malu, jangan segan. Bila kita malu, kita segan, maka kita tidak akan dapat apa-apa manfaatnya daripada sifat tersebut untuk kita mempelajari ilmu berkaitan dengan Quran. Ada setengah jadikan alasan, saya ni tak pandai baca Quran, saya ni tak erti baca Quran, saya ni tak tahu, saya malu nak baca Quran, saya baca terangkak-rangkak, tergagap-gagap baca Quran, langsung tak nak cuba. Yang ini orang yang rugi tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah. Orang begini adalah orang yang rugi. Dia gagal memanfaatkan masa hidupnya ini dengan memasuki bulan yang cukup istimewa, bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan kepada kita pelbagai ganjaran, yakni bulan Ramadan, yang mana tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis baginda Rasulullah SAW menyebut, Allah Subhanahu Wa Taala maklumkan, beritahu kepada baginda bahawa setiap apa amalan pun semuanya Allah dah bagikan ganjarannya, kecuali puasa. Kerana puasa itu adalah miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rugilah orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan, yang ini dengan kita menjalani ibadah puasa dalam bulan Ramadan ini dengan kita tidak melaksanakan apa-apa ibadah. Lebih-lebih lagi dengan kita membaca Quran. Maka tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, hidupkan suasana Ramadan kita ini dengan Quran. Tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, puasa Ramadan menumbuhkan sifat amanah. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya Al-Fiqh Al-Islami berpendapat bahawa puasa mengajarkan rasa amanah dan muraqabah di hadapan Allah Ta'ala, baik dengan amalan yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka tidak ada yang mengawasi seseorang yang berpuasa agar menghindar hal-hal yang dilarang dalam berpuasa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tak tuan-tuan, bila kita berpuasa, kita malu nak lakukan sesuatu perkara yang boleh menyebabkan batalnya puasa.
Kita malu hendak melakukan sesuatu perkara yang boleh mendatangkan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan dengan kita berpuasa. Maka tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila orang yang tak nak puasa, yang tak mahu berpuasa itu, maka dia sebenarnya tidak ada rasa malu. Malu dengan manusia tak ada, dan juga malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun tak ada. Orang begini dia adalah kufur nikmat. Kufur dengan nikmat segala apa yang Allah telah berikan kepada diri mereka, yang sehingga pada hari ini dia sihat, dia mampu berjalan, mampu menghirup udara daripada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh berbelanja dengan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, pakai dengan pakaian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, hasil daripada kewangan yang dia ada, rezeki yang dia ada, dia boleh beli pakaian, makanan dan sebagainya. Ada yang semata-mata disebabkan tidak tahan nak merokok, sanggup batalkan puasa kerana nak merokok. Ada yang tak boleh tahan tengok anak makan, dia tengok anak makan dia geram, dia pun makan sekali. Ada yang tak tahan bila orang sebelah makan Maggi, dia pun makan Maggi sekali. Maka tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, bila tak ada nilai keimanan dalam diri mereka, ketakwaan, yakni takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada dalam diri mereka, mereka buta akan sifat malu. Mereka tak nampak lagi dah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bila mereka nampak, bila mereka diuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu bala bencana, sesuatu bencana yang Allah berikan kepada mereka, baru dia akan perasan, baru dia akan tahu, dan masa itulah baru dia mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik pada diri kita tuan-tuan, dan mudah-mudahan kita dapat jadikan Ramadan kita pada kali ini, dan kita dapat sampaikan kepada orang yang sebelum ni mungkin dia tak nak berpuasa, dia tak tahu tentang berpuasa itu, maka kita dapat sebar-sebarkan, bagi tahu pada mereka, puasalah, tak ada alasan tak nak puasa dan sebagainya, melainkan ada masalah-masalah yang tertentu. Tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, maka bulan Ramadan menjadikan kita dengan sifat amanah, dapat menumbuhkan sifat amanah dalam diri kita. Kita nak buat sesuatu, kita akan ingat, ya Allah, aku ni puasa, ada amanah yang Allah berikan padaku. Nak buat maksiat, aku ni puasa. Nak main handphone, nak tengok banyak sangat benda-benda media sosial ni kan, yang terdedah sana, terdedah sini apa semua, ya Allah, aku puasa. Tapi dalam puasa tu dia tutup mata dia macam ni, tangan masih terbuka lagi dan mampu untuk melihat lagi. Kan sebab apa? Nafsu dia tu telah terdidik hampir 11 bulan oleh syaitan. Kan? Walaupun bulan puasa, dia belenggunya syaitan dan iblis sekalian. Kan? Dia belenggunya tak ada. Tapi sebab apa? Nafsu kita dah ditrain, dah diajar. 11 bulan lamanya. Sebulan ni maka kita kena cuba. Kita lah yang ajar nafsu kita bagaimana untuk mengawal diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat pada ibadah kita. Tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat, puasa Ramadan melatih diri kita berdisiplin. Puasa juga mampu untuk melatih diri kita berdisiplin. Dalam perkara ini tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, sebab apa dikatakan mampu menjagakan tentang disiplin? Seperti mana dia berkait dengan sifat ibadah tadi. Nak makan ada waktu dia, yakni waktu sahur dan juga waktu berbuka puasa. Nak solat, mengaji Quran, kita mampu mendisiplinkan diri dalam beribadah, dalam melakukan sesuatu perkara, kan? Bukan sembrono kita boleh main makan, kan? Makan nak sahur pukul 9 pagi baru sahur. Sebab apa? Tak ada disiplin dalam diri, tak ada keimanan dalam diri, tak amanah pada diri. Maka dengan kita mempunyai sifat amanah dan kita melakukan puasa, ia mampu melatih diri kita berdisiplin dalam kita melaksanakan ibadah, dengan syarat ada penghayatannya pada Ramadan. Kalau dianggap benda ni sebagai biasa, perkara biasa, kan? Saya minta maaf cakap tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, kadang kita kena semak diri kita. Adakah kita melakukan ibadah ini di dalam bulan Ramadan ini, puasa ini adakah ianya merupakan ibadah
ataupun sebagai rutin dan adat dalam kehidupan kita. Bila kita berfikiran ianya sebagai rutin dan adat dalam kehidupan kita, asal sampai dalam satu tahun tu mesti akan ada puasa dalam bulan Ramadan. So dalam puasa bulan Ramadan ni kita kena puasa hanya tahan lapar dan dahaga. Yang lain-lain boleh buatlah sikit-sikit. Itu rutin tuan-tuan. Tapi kalau kita memandang bulan Ramadan yang sampai yang kita sempat untuk melaluinya, ianya adalah satu peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita sebagai ibadah, bulan untuk kita tingkatkan ibadah, maka kita tidak akan mensia-siakan segala perkara di dalam bulan Ramadan. Dan ibadah yang kita lakukan adalah dengan kita lakukan secara bersungguh-sungguh. Tapi kalau kita fikir, mind setting, pemikiran minda kita dah set dah bahawa ianya adalah sebagai rutin kehidupan kita, maka kita akan melaksanakan ibadah tersebut hanya dengan sambil lewa, tidak melaksanakan dengan sebaiknya dan tak berusaha untuk melakukan ibadah dalam bulan Ramadan ini dengan sebaiknya. Maka tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, jika kita menghayati Ramadan ini, maka kita mampu melatih diri kita untuk berdisiplin. Yang kelima, puasa Ramadan menumbuhkan rasa kesatuan dan kesepakatan sesama Muslim. Dalam bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, menunjukkan kesepaduan di antara semua Muslim. Tak ada yang terkecuali. Bila sebut masuknya satu Ramadan, semua umat Islam di dalam dunia ini, tak kira di mana pun pelusuknya, di mana pun tempatnya, dia akan melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan. Ini hebatnya Islam, tuan-tuan dan puan hadirin. Seragam. Sebut je masuk je Ramadan, semua orang melakukan ibadah puasa. Cuma waktu berpuasa itu mereka ada berbeza-beza. Kalau ada setengah tempat di negara-negara luar selain daripada Malaysia, ada yang berpuasa sehingga 18 jam. Kita puasa sekitar berapa jam tuan-tuan dan puan? Tak pernah kira ustaz. Sekitar lebih kurang dalam 13 ke 14 jam. Lebih kurang lah. Lebih kurang waktu tempoh untuk kita melakukan ibadah tempoh untuk kita berpuasa tu tadi. Dalam sehari. Ada setengahnya sampai 18 jam. Ada 19 jam. Ada yang 20 jam. Dan sebagainya. Kita punya saudara-saudara Islam di luar daripada Malaysia ini, ada setengah tempatnya begitu. Maka tuan-tuan dan puan, kita ni baru lebih kurang 13 ke 14 jam, tapi rasa macam puasa 20 jam. Ada setengah dulu sampai nak pijak tangga masjid pun tak larat. Nak mendaki, nak pergi menunaikan solat pun tak mampu. Nak pergi ambil wuduk dekat tempat wuduk pun dia tak larat rasa dia. Nak buka Quran, menggigil-gigil tangan nak buka Quran sebab puasa. Maka tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, janganlah jadikan alasan dengan kita berpuasa ini menunjukkan kita rasa lemah dan sebagainya. Sebaliknya kita kena melihat tentang kehebatannya bulan Ramadan ni, istimewanya Ramadan ni, dengan kita melihat kesatuan, kesepaduan seluruh masyarakat Islam di dalam dunia ini menyambut bulan Ramadan dengan pelbagai suasana. Beruntungnya kita di sini, kita menyambut bulan Ramadan dalam hal keadaan kita masih lagi boleh makan makanan yang kita hendak. Kita masih lagi boleh baring di tempat tidur yang selesa. Kita masih lagi boleh menonton televisyen. Kita masih lagi boleh membaca Quran dalam suasana yang damai, suasana yang tenang. Kita melihat ada setengah-tengah tempat negara-negara yang lain, umat Islam di sana melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan dalam hal keadaan mereka huru-hara. Makan yang tidak tentu, apa yang ada saja. Bahkan kadang melihat makanan tu yang telah basi, yang telah rosak, tapi itulah yang ada waktu tu yang boleh dimakan, maka mereka makan. Baca Quran dalam keadaan huru-hara, berdentam-dentum dengan bunyi meriam, bunyi senapang, peluru bersepah-sepah dan sebagainya. Dihamburkan dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Ada setengahnya diprovokkan sehingga boleh mengancam nyawa dan sebagainya. Maka kita bersyukur tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita umat Islam di Malaysia boleh menjalani ibadah
puasa di dalam bulan Ramadan ni dengan baik. Walaupun kita disuruh berada di dalam rumah, maka itu adalah jalan yang terbaik pada diri kita untuk masa ini. Tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, puasa Ramadan melatih diri kita untuk meningkatkan sabar. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan makanan yang asalnya halal, terlebih-lebih laginya haram pada waktu siang ni. Dan begitu pula di saat ada seorang mengganggu kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seorang menghina atau mencacinya, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang puasa. Hadis riwayat Bukhari. Maka tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Ramadan melatih kita dengan sifat sabar. Tengok kat dalam rancangan televisyen, tengok rancangan masak memasak, ya Allah sedapnya, sabar, aku ni puasa. Nak marah pun sabar, aku ni puasa. Nak apa lagi, nak buat maksiat, ya Allah aku ni puasa. Nak pergi beli nombor ekor, cari duit raya, ya Allah aku ni puasa. Haram. Maka tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, bila kita meletakkan puasa tu di depan, amal kita di depan, yakni kita meletakkan seperti mana yang telah saya sebutkan dalam kuliah yang lepas, letakkan Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan, maka kita akan meletakkan diri kita ini untuk jauh daripada maksiat. Kita akan berusaha sesungguh-sungguhnya untuk kita tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kerugian kepada ibadah kita. Tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Ramadan adalah merupakan satu bulan yang cukup mulia, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, umat manusia, umat Islam, untuk kita menjalani ibadah di dalam bulan Ramadan ini dengan hati yang tenang, dengan suasana yang baik, dengan Allah Subhanahu Wa Taala lipat gandakan kepada kita amalan pahala-pahala yang Allah berikan tanpa mengira kepada sesiapa sekalipun. Yang rajin berusaha, yang rajin melaksanakan amal ibadah, maka dia akan mendapatkan lebih ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang bermalas-malasan, yang banyak rehat dan sebagainya itu, maka dalam hal ini senang cerita, siapa yang berusaha dia pasti akan mendapatkan hasilnya. Tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan juga mampu untuk menyihatkan tubuh badan kita. Ini dengan kita melakukan ibadah berpuasa itu. Dengan puasa itu ianya mampu memberikan kesihatan yang baik kepada tubuh kita. Bahkan kalau kita lihat banyak pakar-pakar perubatan yang telah mengeluarkan komentarnya, yang telah memaparkan kajian penyelidikan yang mereka lakukan kepada orang yang berpuasa. Bahkan ada setengahnya, kalau kita dapat lihat pegawai-pegawai perubatan kita kadang bila memanggil kita untuk membuat pemeriksaan kesihatan, disebut encik kena berpuasa ya, besok nanti datang baru kita akan ambil darah, kita akan gini dan sebagainya. Sebab apa? Puasa itu mendatangkan kesihatan yang lebih baik kepada diri kita. Itu sebab kita dianjurkan bukan hanya berpuasa di dalam bulan Ramadan, bahkan banyak lagi ibadah-ibadah puasa yang sunat boleh kita lakukan. Antaranya puasa sunat Isnin Khamis, antaranya selepas daripada Ramadan ni kita boleh berpuasa 6 hari di dalam bulan Syawal, dan sebagainya. Banyak lagi ibadah-ibadah puasa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, yang Allah ganjarkan dengan pelbagai pahala kepada kita, tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, keistimewaan bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini adalah merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat manusia. Tuan-tuan dan puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, puasa kita
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat yang terdahulu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat berbeza. Puasa umat yang terdahulu tidak seperti kita ni. Ada yang pertamanya, kita ni diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai keistimewaan. Antaranya tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah, yang pertamanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tempoh waktu. Kita hanya berpuasa hanya 1 bulan di dalam bulan Ramadan berbanding daripada 12 bulan yang lain. Sepanjang setahun ada 12 bulan, kita hanya berpuasa 1 bulan. Umat-umat yang terdahulu ada yang berpuasa sepanjang tahun. Dah tu pula kita berpuasa hanya daripada waktu subuh sehinggalah maghrib. Ada setengahnya ketika umat-umat yang terdahulu berpuasa sepanjang hari. Ada yang berpuasa siang sahaja, ada yang berpuasa malam sahaja dan sebagainya. Istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiganya, keistimewaan yang ganjaran puasa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan bulan Ramadan ini Allah berikan kepada kita keistimewaan Al-Quran. Yang telah pun saya sebutkan sebentar tadi, Allah berikan kepada kita Quran. Allah turunkan Quran di dalam bulan Ramadan. Maka hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan satu mukjizat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita lihat sampai hari ini dan ila yaumil akhir nanti. Yang ini dengan Al-Quran yang boleh kita jadikan panduan dalam kehidupan kita, yang kita kena jadikan panduan dalam kehidupan kita. Kita boleh baca, kita boleh tatap, kita lihatkan tafsir dan sebagainya. Perkara yang keempat, Allah berikan kepada kita malam Lailatul Qadar, malam yang cukup istimewa, sehingga ada satu surah dalam Quran yang menceritakan tentang malam Lailatul Qadar yang lebih baiknya daripada 1000 bulan. Maka tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah, berusahalah kita untuk kita sebolehnya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bagaimana halnya, keadaannya, wallahu taala alam. Dan insya-Allah jika ada kesempatan nanti saya akan menceritakan berkaitan dengan apakah tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka malam Lailatul Qadar adalah merupakan satu malam yang cukup istimewa, ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ianya lebih baik daripada 1000 bulan hanya dengan kita melaksanakan ibadah di dalam malam itu saja. Tapi bila dah dapat malam Lailatul Qadar, jangan selepas tu kita dah tak ada buat amalan lagi dah. Sebab apa? Saya punya amalan dah lebih baik daripada 1000 bulan. Ganjarannya saya dapat dah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi 1000 bulan dia tak ada buat apa-apa amalan, maka dia lagilah rugi. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia tadi berkaitan sedikit sebanyak keistimewaan istimewanya Ramadan yang saya dapat kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan insya-Allah pada masa yang mendatang saya akan kupas lagi berkaitan dengan keistimewaan Ramadan. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, jika ada sebarang cadangan, saranan dan mungkin anda memberikan pembetulan kepada apa yang saya sampaikan seperti tadi, bolehlah tuliskan di ruang komentar supaya dapat kita sama-sama menambah baik dalam perkongsian yang kita anjurkan pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon ampun dan kemaafan daripada diri saya, dan insya-Allah kita akan bersama untuk slot yang berikutnya pada minggu yang mendatang. Dan jangan lupa untuk saksikan setiap hari perkongsian Tazkirah Zuhur online di dalam laman Facebook Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, dengan menampilkan penceramah-penceramahnya setiap hari bermula jam 1.45 petang di dalam laman Facebook rasmi Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Sekian daripada saya, aku liqauli haza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.